mengumumkan ketibaan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Noor bin Dalimin, Naib Chancellor Universiti Tun Hussein On Malaysia, dengan diiringi oleh Yang Berbahagia Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Tinggi, Yang Berbahagia Pengerusi Jawatankuasa Induk Konvensyen Majlis Perwakilan Pelajar seluruh IPTA, Timbalan-Timbalan Naib Chancellor Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia. Lagu Negaraku akan dinyanyikan. Para hadirin diminta berdiri. Dipersilakan untuk mengambil tempat masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Noor bin Dalimin, Naib Chancellor Universiti Tun Hussein On Malaysia. Yang Berbahagia Profesor Dr. Abdul Majid bin Muhammad Isa, Pengerusi Majlis Kepimpinan dan Latihan Universiti-Universiti Malaysia Maklum. Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Ahmad Faiz bin Abdul Hamid, Pengerusi Jawatankuasa Induk Konvensyen Kebangsaan MPP IPTA 2009. Yang Berbahagia Profesor Insinyur Dr. Amir Hashim bin Muhammad Kasim, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Tun Hussein On Malaysia. Encik Nazaruddin bin Abu Bakar, Wakil daripada Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, Timbalan-Timbalan Naib Chancellor Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia, Barisan Kepimpinan Majlis Perwakilan Pelajar daripada IPTA dan IPTS se-Malaysia, Dev-Dev jemputan, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Perasmian Penutup Konvensyen Kebangsaan Majlis Perwakilan Pelajar IPTA bagi tahun 2009. Bagi memulakan majlis kita pada petang ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Muhammad Syahril bin Abdul Muttalib untuk mengetuai bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل النصر والفوز للسالكين سبل الهداية وقضى بالذلة والهوان على من هادي عن طريق الحق إلى الغواية. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياق الأغيار
ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami menzahirkan kesyukuran kami kerana dengan limpah dan kurnia-Mu ya Allah dapat kami berhimpun pada petang yang bersejarah ini sempena majlis penutup Konvensyen Majlis Perwakilan Pelajar 2009 bagi kali yang ketiga. Allahumma ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya ya Allah pada waktu ini kami memohon kepadamu agar Engkau kurniakan hidayah dan taufik kepada kami, kekuatan jiwa yang mantap, iman yang teguh, khususnya di kalangan warga MPP di seluruh IPTA. Peliharalah kami dari terlibat dalam apa jua unsur negatif yang boleh menjatuhkan maruah kami, keluarga kami, masyarakat kami, universiti kami dan negara kami. Allahumma ya Hamidu ya Majid, ya Allah, jadikanlah kami golongan yang bijaksana, berwibawa dan berkemampuan untuk membantu melahir dan membimbing masyarakat di kampus dan masyarakat umumnya agar bersatu padu saling bekerjasama dalam menjalankan amanah dalam kerja-kerja harian kami. Tingkatkanlah kami dengan kemahiran dan penguasaan dalam bidang yang kami ceburi, supaya hasil kerja kami nanti akan mendatangkan manfaat kepada negara maupun di peringkat antarabangsa. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum, kami memohon kepadamu ya Allah supaya perhimpunan kami ini pada kali ini akan diredai oleh-Mu serta dapat melahirkan pemimpin mahasiswa yang beriman dan bertakwa kepadamu, mempunyai sifat amanah serta bertanggungjawab demi membantu mewujudkan masyarakat yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Sesungguhnya Engkau ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, Maha Bijaksana, pengurus sekalian alam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Syahrir di atas bacaan doa itu tadi. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Ahmad Faiz bin Abdul Hamid, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Utara Malaysia, merangkap pengurusi Jawatankuasa Induk Konvensyen Majlis Perwakilan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia bagi tahun 2009 untuk memberikan ucapan. Dengan hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Muhammad Noor Dalimin, Vice Chancellor. Yang berusaha Profesor Abdul Majid, Pengurusi Maklum. Yang berusaha Profesor Dr. Amir, Timbalan Chancellor. Yang berusaha Tuan Nazaruddin, Pegawai Kanan Jabatan Pelajar Kementerian Pengajian Tinggi. Pegawai Kanan UTHM, Profesor, tuan-tuan dan puan-puan juga anak-anak yang dikasihi sekalian. Pertama sekali, saya merasa amat terhormat berdiri di hadapan semua, mewakili maklum, juga selaku pengurusi Jawatankuasa Induk Konvensyen. Bagi pihak maklum, izinkan saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada warga UTHM, terutama yang berbahagia Datuk Naib Chancellor, kepada Profesor Amir, juga semua jawatankuasa yang telah bertungkus lumus merancang
dan menjayakan kompetisyen ini. Saya percaya berasaskan perancangan teliti dan pelaksanaan rapi, segalanya saya dipahamkan telah berjalan dengan baik, dan kepada semua pihak yang telah memberikan kerjasama menjayakan kompetisyen ini, maklum Sekretariat TTNC HEP, juga saya secara peribadi mengucapkan tinggi-tinggi penghargaan terima kasih. Kepada kepimpinan mahasiswa daripada semua universiti yang telah berjaya menjayakan kompetisyen ini, saya bagi pihak warga maklum, juga semua TTNC HEP dan warga HEP merakamkan setinggi penghargaan terima kasih. Moga-moga kompetisyen ini seperti juga kompetisyen yang lepas memberi sumbangan besar kepada kepimpinan dan hala tuju kepimpinan mahasiswa di IPTA dan di IPTS. Izinkan saya bercakap 3 perkara pada petang ini. Pertama sekali, saya percaya kepimpinan mahasiswa merupakan aset universiti, merupakan aset bangsa dan negara. Yang berhormat Datuk Seri Perdana Menteri menekankan tentang pentingnya setiap kita terlibat dan melibatkan diri dalam pembangunan negara. Yang berhormat Menteri kita 3 hari lepas memberikan penekanan kepada pemahaman satu Malaysia, dan saya bagi pihak maklum berjanji, maklum dan TTNC HEP akan berusaha bersama kepimpinan mahasiswa untuk mengadakan perbincangan dan diskurs mengenai satu Malaysia. Adalah diharapkan apabila sesi bermula Julai nanti, marilah kita bergabung tenaga untuk bersama-sama memahami, bersama-sama mentafsirkan, bersama-sama memberikan pengertian betul terhadap satu Malaysia. Saya mengharapkan kerjasama dari semua pihak, daripada pengurusan tertinggi semua universiti, pengurusan HEP, juga kepimpinan MPP, juga semua warga mahasiswa universiti, untuk bersama-sama dengan kita menjayakan satu Malaysia seperti dihasratkan oleh Yang Berhormat Menteri dan Kerajaan Malaysia. Yang kedua, saya dipahamkan konvensyen kali ini ada kelainan daripada konvensyen yang lepas. Pertama, saya dipahamkan beberapa kertas yang dibentangkan dengan jayanya oleh kepimpinan mahasiswa. Ini satu usaha baik yang perlu diteruskan. Saudara boleh mencorakkan, saudara boleh memberikan fikiran, dan yang pentingnya, marilah kita belajar secara baik, menyampaikan fikiran yang baik dengan cara sopan, dengan cara terhormat, dan justru itu semua pandangan yang baik akan dipandang tinggi oleh kami, para pengurus dan pentadbir universiti. Saya percaya hal ini telah dilakukan dengan baik. Begitu juga saya dipahamkan melalui perbincangan pembentangan kertas atau ceramah, sesi soal jawab dijalankan dengan baik. Sekali lagi menjadi harapan saya, moga-moga kepimpinan MPP yang bakal menjadi kepimpinan negara masa depan dapat memahami hal-hal penting negara. Anak-anak saya memahami juga tentang hal-hal pengurusan universiti, dan dengan pemahaman seperti ini akan ada saling hormat antara satu sama lain. Mula kita belajar bahawa hormat menghormati antara satu sama lain ini satu proses penting bagi sebuah negara demokrasi dan bagi masyarakat universiti yang mengamalkan amalan demokrasi. Malah kita menjadi aset negara. Kalau anak-anak boleh bersama kami dalam menguruskan universiti, dalam menguruskan HEP, dalam membangunkan MPP, dan dalam membantu warga universiti utama di kalangan mahasiswa, segalanya akan jadi mudah, segalanya akan menjadi berharga kepada kita semua. Terakhir, kompetisyen ini tidak dapat dijayakan tanpa sokongan-dukungan dan kerjasama dari semua pihak. Saya percaya semua kita telah menjalankan segala usaha terbaik bagi menjayakan. Saya secara peribadi dan mewakili maklum dan sekretariat TTNC merakamkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada pengurusan tertinggi UTHM, kepada Datuk Profesor Muhammad Nur Dalimin,
BC, kepada Profesor Amir TNC yang saya sedar selama berbulan merancang dan akhirnya kita bersama telah menjayakan convention ini. Kepada anak-anak mahasiswa, convention seperti ini penting. Ini adalah medan dan arena dan forum bagi anak-anak mengembangkan bakat, mengembangkan kepimpinan masing-masing. Saya percaya semua telah turut menjayakan program ini. Sekali lagi, terima kasih kepada semua pihak yang turut menjayakan program convention kali ini. Dan saya dipahamkan kita akan berjumpa di Kuala Terengganu di tahun hadapan. Moga-moga convention yang sama akan dapat dijayakan. Dan saya percaya dengan hasrat dan perasaan yang sama yang telah kita curahkan bagi menjayakan convention ini, convention tahun depan dan masa-masa akan datang mungkin akan dapat kita lebih menjayakan. Terima kasih Datuk Naib Chancellor, terima kasih kepada Saudara Amir, dan terima kasih kepada semua warga UTCM yang telah menjayakan, kepada semua anak kepimpinan mahasiswa, bagi pihak pengurusan timbalan Naib Chancellor, bagi pihak semua timbalan Naib Chancellor, dan bagi pihak maklum secara khusus, saya menghargai kerjasama dan mula kita bersama selepas ini bagi membina Malaysia yang makmur dan sejahtera. Terima kasih. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Ahmad Faiz di atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Bagi menyempurnakan majlis perasmian penutup Konvensyen Kebangsaan Majlis Perwakilan Pelajar bagi tahun 2009 ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Noor bin Dalimin, Naib Chancellor Universiti Tun Hussein On Malaysia untuk memberikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera saudara dan saudari juruacara majlis. Yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Ahmad Faiz Abdul Hamid, Pengurusi Jawatan Kuasa Induk Convention, Profesor Dr. Abdul Majid Muhammad Isa, Pengurusi Majlis Kepimpinan Latihan Universiti Malaysia, Profesor Insinyur Dr. Amir Hashim Muhammad Kasim, Pengurusi Jawatan Kuasa Pelaksana Convention yang juga adalah Timbalan Naib Chancellor Awal Pelajar dan Alumni Universiti Tun Hussein On Malaysia, Encik Nazaruddin Abu Bakar, mewakili Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Tinggi Malaysia, pegawai-pegawai pengiring, pegawai-pegawai daripada Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Awam dan Swasta, pegawai-pegawai utama Universiti Tun Hussein On Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan, khususnya para pimpinan mahasiswa yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu saya mengucapkan setinggi kesyukuran kepada Allah SWT di atas kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam acara penutup konvensyen yang ketiga pada kali ini. Selaku tuan rumah, saya mengambil kesempatan ini untuk memohon ribuan ampun dan maaf jika sekiranya persediaan dan kemudahan yang kami sediakan di sini adalah lebih rendah daripada apa yang tuan-tuan dan puan-puan jangkakan. Saya percaya kesempatan berada di sebuah kampus seperti Universiti Tun Hussein On ini juga adalah kesempatan untuk para pimpinan mahasiswa mengenali suasana sebuah kampus di sebuah bandaraya seperti mungkin Universiti Melaya di Kuala Lumpur, Universiti Kebangsaan Malaysia yang pernah diprotes oleh pimpinan mahasiswa kerana pindah daripada Kuala Lumpur ke Bandar Baru Bangi, termasuk rakan-rakan saya berdemonstrasi kerana UKM pindah daripada Kuala Lumpur ke Bandar Baru Bangi. Katanya Bandar Baru Bangi itu hutan. Pada hari ini terus hutan, cuma hutan bandar. Ya? Di Parit Raja ini saya percaya keadaan yang serupa juga dirasakan oleh para pelajar kerana kawasan ini masih berada di kawasan kampung.
Dan sudah pasti kesempatan untuk berada di kampus di kawasan kampung ini juga memberikan suatu pendedahan yang unik kepada mahasiswa. Seperti bagaimana yang telah disampaikan oleh Persatuan Mahasiswa Majlis Pakaian Pelajar Universiti Malaysia Sabah sewaktu dialog yang diadakan Universiti Kebangsaan Malaysia berhubung dengan penggunaan bahasa Inggeris dalam pengajaran sains dan matematik kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad ketika itu. Kumpulan pelajar ini telah mengutarakan akan ucapan Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir sewaktu sebagai seorang ahli backbencher kerana mengatakan bahawa bukan semua sekolah di Malaysia adalah sama. Banyak lagi sekolah-sekolah di luar bandar belum punya keupayaan menyampaikan kursus, jangankan kursus sains dan matematik dalam bahasa Inggeris, kursus bahasa Inggeris pun masih disampaikan oleh ustaz-ustaz pengajian Islam. Saya rasa itu yang disampaikan oleh mahasiswa. Dan ketika itu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir mengatakan bahawa kita perlulah teliti lokasi-lokasi berkenaan yang mungkin masih tertinggal berbanding dengan institusi-institusi atau sekolah-sekolah lain seperti mana yang ada mungkin di tengah bandaraya Kuala Lumpur ataupun juga di bandaraya-bandaraya yang penting di tempat lain. Saya percaya juga pertemuan yang diadakan oleh Sekretariat Timbalan-Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar ini yang telah berjalan sekian tahun dan kini disebut sebagai convention juga adalah merupakan satu pertemuan yang penting untuk para mahasiswa, para pimpinan mahasiswa daripada seluruh negara bertemu dan berbincang untuk membincangkan isu-isu terkini, apatah lagi pada tahun 2009 ini sesuai dengan tahun pertama pelaksanaan amendment kepada Akta University College University yang akan memberikan peranan yang lebih kepada mahasiswa bukan saja dalam kegiatan. Mahasiswa juga sekarang berada dalam jawatan kuasa kebajikan pelajar yang dipengusikan oleh bukan Naib Chancellor tapi ahli lembaga pengarah. Berarti suara mahasiswa juga sekarang sampai kepada ahli lembaga pengarah. Dan di dalam convention ini juga kita dimaklumkan bahawa ada universiti sudah mula membuka peluang untuk pimpinan mahasiswa hadir dalam mesyuarat-mesyuarat penting universiti. Walaupun pada saat ini salah satu pemikiran yang dinyatakan oleh Naib Chancellor ialah untuk membuka peluang pelajar-pelajar hadir dalam mesyuarat Senate sebagai turut hadir di atas undangan Naib Chancellor. Perkara ini sedang didetailkan dan mesyuarat yang bagaimanakah yang boleh dibenarkan pelajar hadir. Mungkin sudah pasti sewaktu membincangkan markah peperiksaan para pelajar tak bolehlah ada pelajar hadir. Tetapi isu-isu yang menyangkut mengenai kemudahan, kebajikan dan juga kegiatan kemahasiswaan yang ada keputusan dalam Senat, mungkin pihak Senat boleh menimbangkan perkara itu dan saya yakin dalam pertemuan dengan Yang Berhormat Menteri bila Naib Chancellor berjumpa nanti perkara itu juga akan diutarakan bersama. Para hadirin dan seluruh barisan kepimpinan Majlis Pakaian Pelajar, mahasiswa Teras Pembangunan Modal Insan Cemerlang dan konvensyen kali ini telah memilih tema demikian yang saya pasti memberi fokus kepada kecemerlangan akademik, kepimpinan sahsiah, kepimpinan mahasiswa, ekonomi, pembangunan sahsiah, kepimpinan mahasiswa, ekonomi dan juga keusahawanan. Sudah pasti juga para mahasiswa membincangkan isu sama ada keusahawanan boleh diberikan di dalam bilik kuliah seperti yang sekarang diadakan oleh Universiti Malaysia Kelantan. Tidak kurang juga mereka yang berpendapat bahawa keusahawanan tidak boleh diajar dalam bilik kuliah. Keusahawanan mungkin perlu dicapai melalui usaha yang bersungguh-sungguh dalam sesuatu kegiatan keusahawanan daripada mula hinggalah dia berjaya. Bagaimanapun tidak ada salahnya untuk kita mempelajari sesuatu ilmu itu demi untuk kita mengenali lebih dalam akan sesuatu kegiatan dan memahami hasrat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak memimpin dengan satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Kami di universiti juga ingin melihat bahawa rakyat universiti khususnya mahasiswa akan sentiasa didahulukan dan
memastikan pencapaian akan menjadi keutamaan. Di kesempatan ini juga, di sebuah universiti yang termasuk kecil di negara kita, Universiti Tun Hussein On memberanikan diri untuk menjadi tuan rumah. Dan itulah soalan pertama yang saya tanya kepada Profesor Insinyur Dr. Amir. Saya bertanya beliau, adakah kita bersedia untuk menjadi tuan rumah? Kerana ada kalanya orang tak tahu kita ni di mana. Dalam mesyuarat-mesyuarat jabatan kerajaan pun ramai yang bertanya saya, Universiti Tun Hussein On ni hospital mata ke? Begitu. Jadi memang orang ingatlah kalau kita pergi hospital mata, hospital yang buat-buat mata kita tu memang dia ingatlah. Universiti Tun Hussein On tak ramailah orang tahu. Ada juga yang bertanya sama ada Universiti Tun Hussein On ni universiti kerajaan ke swasta? Sebab Universiti Tunku Rahman swasta, Universiti Tun Abdul Razak swasta, Universiti Tunku Rahman swastalah. Kita kena jawab pula, ini bukan swasta, ini universiti kerajaan, ini IPTA. Maka bila saya ditugaskan berada di sini 6 bulan yang lalu, maka saya kata, saya biasa dengan Universiti Malaysia Sabah, tak payahlah saya menjelaskan dengan orang lain di mana lokasi Universiti Malaysia Sabah, sudah pasti di Sabah lah. Jadi saya pun bubuhlah satu signboard besar di tepi jalan sana yang menyala pada waktu malam lah, waktu siang disuluh oleh matahari. Saya tulislah Universiti Tun Hussein On Malaysia Johor. Kalau hospital mata di Petaling Jaya lah. Kalau Universiti Tun Hussein On Malaysia berada di Johor lah. Itulah yang harapan saya, dan saya harap para mahasiswa dan mahasiswi di sini mengenal dan mengetahui lokasi kita ini. Dan saya dimaklumkan juga sebahagian besar atau semua saudara-saudari terlibat dengan kegiatan khidmat masyarakat, dan saya tertarik kerana salah satu sekolah yang dipilih ialah sekolah saya dulu, iaitu Sekolah Kebangsaan Pintas Raya. Jadi saya ucapkan terima kasihlah kerana memilih sekolah kebangsaan saya itu sebagai tempat khidmat masyarakat. Saya juga dimaklumkan oleh pegawai-pegawai di universiti ini, dalam ranking universiti di Malaysia ini, Asian University, 100 universiti terbaik di Asia, Universiti Tun Hussein On tak ada dalam senarai. Wah, saya kata ni susah saya nak jawab. Macam mana ni? Sebagai seorang pemimpin, macam mana saya nak jawab? Saya cari juga. Sebelum saya datang ke persidangan ni, pegawai pun berjumpa saya, dekat, Datuk, tak ada Datuk, kita nombor 47. Macam mana? Nombor 47 per 100 Universiti Tun Hussein On ni tinggi. Universiti Kebangsaan dia kata nombor 65. Universiti Melaya nombor 78. UTHM nombor 47. Ini betul ke daripada bawah ke daripada atas? Dia kata daripada atas. Memang kita nombor terbaik. Rupanya mengenai staff to student ratio. Jadi dari segi staff to student ratio, satu-satunya universiti yang berada nombor 50 ke atas di Asian University, Asian ya, bukan ASEAN, Asian Universiti di Asia, Universiti Tun Hussein On nombor 47. Itu dia. Maksud dia tu dapat nombor jugalah. Dan saya bagi tahu pegawai saya, sekarang kita senanglah bagi tahu kepada pensyarah, jangan cerita tak cukup staf. Pasal jangan cerita mengajar banyak sangat, sebab dah kita staff to student ratio terbaik di Malaysia, nombor 47. UM dan UKM dan kawan-kawan kita yang hebat di Lembah Kelang pun tidak berada di top 50, kita berada. Berarti ramailah staf kita ini. Dan untuk rakan saya, Profesor Madyan Dr. Sharif Omang, Profesor Madyan Dr. Sharif, saya punya dekan di Sabah dulu. Di Universiti Malaysia Sabah, pelajar dia 15,000. Staf dia 1,500. Di Universiti Tun Hussein On, pelajar dia 7,000. Staf dia 2,000. Jadi kalau dah staf pun 2,000, saya beritahu Prof. Amir, kita tak boleh buat convention. Itu dia kata dia akan terima tanggungjawab ini. Dan Alhamdulillah, seperti
Datuk Faiz sebutkan tadi, saya dimaklumkan semuanya berjalan dengan baik dan lancar, dan saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah, kita beri tepukan kepada seluruh jawatan kuasa ya, yang telah bertungkus lumus. Saya dimaklumkan untuk memastikan bukan saja konvensyen ini Datuk dapat berjalan dengan baik, jalan masuk pun siap. Saya pun tak tahu apa yang siap. Jalan masuk yang hari itu kena banjir pun siap, untuk memastikan tuan-tuan dan perempuan daripada luar Parit Raja ini dapat juga melihat kampus sementara yang sementara menunggukan kampus tetap yang sedang dibangun di belakang ini. Saya percaya di sini saya berdepan dengan tokoh-tokoh pemimpin negara pada masa akan datang. Sebahagian daripada saudara akan menjadi Naib Chancellor, sebahagian akan menjadi Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia, sebahagian akan menjadi Naib Chancellor Universiti Sains Malaysia, dan sebahagian akan menjadi Naib Chancellor universiti-universiti yang lain, apatah lagi menjadi Naib Chancellor institusi pengajian tinggi swasta. Sebahagian saudara juga akan menjadi ahli parlimen seperti yang ada sekarang ini, yang kita mendengar Yang Berhormat Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Saudara Datuk Saifuddin Abdullah juga adalah seorang mantan pemimpin pelajar, dan beliau telah memecahkan rekod dalam konvensyen, Majlis Perwakilan Pelajar, yang mana dia bermula pada ucapannya bermula pada hari Sabtu, pada hari Jumaat. Ucapannya bermula pada hari Sabtu dan selesai pada hari Minggu. Bila dia sampai di dalam bilik menunggu, dia bertanya saya, dia kata saya ni ada berapa minit, berapa jam untuk berucap. Saya beritahu Datuk berhenti, baru kita habis. Sampai besok pagi pun boleh. Itu yang dia buatlah pada malam tersebut. Dan saya dimaklumkan oleh juruacara, kalau tak salah pada malam tersebut sebanyak 29 soalan telah disampaikan. Itu juga merupakan rekod dalam konvensyen. Jadi saya bangga kerana tempat kecil ini juga mengukir satu rekod yang penting dalam sejarah konvensyen. Sebagai mahasiswa yang memimpin organisasi kemahasiswaan melalui pilihan-pilihan raya yang diadakan di dalam kampus, maka saya merasa begitu kerdil sebagai Naib Chancellor kerana pemilihan Naib Chancellor bukan diundi oleh sekian ribu mahasiswa. Jadi saudara-saudara yang menjadi pemimpin di sini memenangi pilihan raya kampus diundi oleh ribuan mahasiswa. Mungkin kalau di UUM presiden mungkin dapat 27,000 undi. Tapi menjadi Naib Chancellor mungkin dapat 7 undi lah, 7 undi. Dalam temuduga yang terakhir itu mungkin 7 kan, lebih kurang gitu, 7 undi lah kalau jadi Naib Chancellor. Jadi menjadi seorang pemimpin mahasiswa untuk memenangi pilihan raya juga bukan satu perkara yang mudah. Yang keduanya juga saudara dan saudari kena belajar. Pada waktu yang sama juga saudara-saudari kena memimpin. Memimpin sewaktu belajar bukan satu perkara yang mudah. Apatah lagi jika sekiranya berdepan dengan peperiksaan, mereka-mereka yang tidak mencapai grade yang boleh diterima, maka tidak boleh memimpin. Profesor Majid di Universiti Malaysia Terengganu yang boleh bertanding CGPA dia apa? 3.7. 3.0. Berarti pemimpin yang ada di sini adalah rata-rata 25% terbaik di dalam darjah. Jadi itu juga menunjukkan seorang pemimpin yang mempunyai kualiti akademik yang cemerlang, dan ini adalah satu perkara yang begitu istimewa di negara kita kerana pelajar-pelajar yang menjadi pemimpin juga adalah dipilih di kalangan mereka-mereka yang memimpin dalam bidang akademik. Di dalam bidang-bidang lain seperti bidang-bidang yang anda ikuti, mungkin di kalangan mahasiswa pemimpin pelajar ini ada yang mengikuti pengajian-pengajian yang sifatnya bukan dalam bidang sains sosial. Mungkin dalam bidang kejuruteraan seperti Profesor Amir
bidang dia kejuruteraan awam. Masuk kelas, pengajiannya adalah sangat berbeza dengan medan yang ditempuh di luar. Maka anda sudah mendapat skill sebagai seorang jurutera dan skill sebagai seorang pemimpin dalam masyarakat kampus. Dan saya yakin pengalaman seperti itu akan lagi meyakinkan kita bahawa negara kita Malaysia masa-masa akan datang akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin di kalangan mahasiswa yang begitu berjaya dan mengetahui benar akan hala tuju yang perlu kita lalui pada masa akan datang. Saya percaya bukanlah mudah untuk tuan-tuan dan puan-puan mendengar ucapan saya pada petang ini kerana sudah sekian hari mendengar ucapan-ucapan. Saya tengok pun waktu petang ini juga bukan mudah nak memastikan boleh fokus kan. Apatah lagi mereka yang akan memulakan latihan industri, latihan Majid latihan industri esok dan berjalan jauh daripada lokasi kami ini. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan supaya perjalanan saudara dan saudari menuju ke destinasi masing-masing akan dilalui dengan sebaik-baiknya perjalanan yang jauh itu, dan saya mendoakan semoga kenangan berada di tempat kami ini anda tidak seritlah untuk datang ke sini lagi pada masa akan datang. Gunakanlah kesempatan anda sebagai seorang pemimpin mahasiswa sewaktu muda ini untuk menimba ilmu dan juga pengalaman supaya nanti para pemimpin pelajar boleh melihat pemimpin-pemimpin yang ada di atas pentas ini, kerana mereka semua juga adalah merupakan pemimpin pelajar zaman mereka berada di universiti dulu. Dan saya yakin pertemuan ini akan memberikan suatu kenangan yang istimewa kepada semua. Dan di kesempatan ini juga sekali lagi saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah pada maklum Sekretariat Timbalan-Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar kerana telah berjaya mengadakan convention ini bukan di Kuala Lumpur tetapi jauh daripada Kuala Lumpur. Ini juga bukan perkara yang mudah. Yang keduanya, saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Profesor Amir dan juga rakan-rakan jawatan kuasa yang dapat memastikan perjalanan konvensyen ini dapat berjalan dengan baik, daripada kehadiran Yang Berhormat Menteri, Timbalan Menteri dan penceramah-penceramah khas yang dibawa bersama kita, di samping juga kehadiran Timbalan-Timbalan Naib Chancellor daripada semua IPTA dan IPTS dan negara kita. Saya menyampaikan salam saya melalui saudara dan saudari kepada rakan-rakan di universiti masing-masing, dan kita mohon ribuan ampun dan maaf jika sekiranya apa yang kami sampaikan, apa yang kami sajikan di tempat ini tidak mencapai apa yang anda hasratkan. InsyaAllah di lain masa, di lain kesempatan, mungkin 20 tahun dari sekarang, jika UTHM dipilih lagi menjadi tuan rumah, Prof. Hamid, waktu itu kita masih muda lagi, 20 tahun lagi bila kita dipilih jadi tuan rumah, insyaAllah kita pun dah ada rumah yang baru yang sedang bina di belakang ini, dan kita insyaAllah akan memberi kemudahan yang lebih baik daripada apa yang dapat kami sajikan di sini. Jadi saya akhiri dengan serangkap pantun. Ini kena bacalah, sebab kalau tak baca nanti yang tulis speech ni dia tak nak tulis pantun lagi. Guruh berdentum, bumi bergegar. Saya ni orang Jawa, susah sikit nak pantun ni lah. Ayam jago sedang bersabung, jangan cakap sahaja berdegar. Betul ke Amir berdegar tu? Hulur senjata, kita bertarung. Nah, itu berat tu. Okay. Satu ke dua tadi Cik Embun orang berbidan, pandai mengurut sakit kepala. Ini pantun ni kena tanya yang tulis. Biar berkalang nyawa di badan, kedaulatan negara ku pertahankan juga. Okay.
Jadi akhir kata, tahniah kepada semua pihak yang menjayakan majlis dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim. Saya menutup konvensyen kebangsaan Majlis Perwakilan Pelajar IPTA 2009 dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Dato' Dr. Muhammad Noh bin Dalimin di atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi dan di atas kesudian beliau merasmikan majlis penutup Konvensyen Kebangsaan MPP IPTA bagi tahun 2009 ini. Para hadirin sekalian, majlis pada petang ini akan diteruskan dengan penyampaian sijil penyertaan kepada wakil MPP daripada setiap IPTA yang terlibat di dalam konvensyen ini. Untuk itu, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Dato' Dr. Muhammad Noh Dalimin dengan diiringi oleh Yang Berbahagia Profesor Madya Dato' Dr. Ahmad Faiz bin Abdul Hamid untuk menyampaikan sijil kepada wakil-wakil MPP yang terlibat. Untuk itu dipersilakan Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar daripada Universiti Malaya dipersilakan Universiti Sains Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Putra Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Universiti Utara Malaysia, Universiti Malaysia Sarawak, Universiti Malaysia Sabah, Universiti Perguruan Sultan Idris,
Universiti Teknologi Mara, Universiti Sains Islam Malaysia, Universiti Malaysia Terengganu, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Universiti Tun Hussein On Malaysia Johor, Universiti Malaysia Pahang, Universiti Malaysia Perlis, Universiti Darul Iman Malaysia, Universiti Malaysia Kelantan, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Universiti Tunku Abdul Rahman, Universiti Tun Abdul Razak, maaf, Universiti Tenaga Nasional, dan Universiti Industri Selangor.
Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Profesor Dato' Dr. Muhammad Noh di atas kesudian beliau untuk menyampaikan sijil penghargaan kepada para peserta yang terlibat. Para hadirin sekalian, Konvensyen Kebangsaan Majlis Perwakilan Pelajar IPTA bagi tahun 2009 ini telah berlangsung dengan jayanya, dan pada petang ini kita akan menyaksikan penyerahan resolusi konvensyen kepada Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Untuk tujuan tersebut, majlis dengan ini ingin mempersilakan Saudara Muhammad Syamsul bin Saleh yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Putra Malaysia selaku pengerusi Jemaah YDP Kebangsaan dengan diiringi oleh kesemua yang di-Pertua IPTA yang lain untuk naik ke pentas bagi acara penyerahan resolusi konvensyen kepada wakil daripada Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, Encik Nazaruddin bin Abu Bakar. Dipersilakan. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Saudara Muhammad Syamsul bin Saleh dan kesemua yang di-Pertua MPP yang lain di atas penyampaian resolusi konvensyen sebentar tadi. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat. Sebagai tanda penghargaan, majlis dengan ini mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Insinyur Dr. Amir Hashim bin Muhammad Kasim, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Berbahagia Profesor Dr. Abdul Majid bin Muhammad Isa, Pengerusi Majlis Kepimpinan Latihan Universiti Malaysia. Dengan segala hormatnya, dipersilakan.
Seterusnya dipersilakan Yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Ahmad Faiz bin Abdul Hamid, Timbalan Naib Chancellor Hak Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Utara Malaysia, merangkap pengerusi Jawatankuasa Induk Convention Majlis Perwakilan Pelajar untuk menerima cenderahati daripada pihak penganjur. Seterusnya, majlis dengan ini menjemput Yang berbahagia Profesor Dr. Abdul Majid bin Muhammad Isa, Pengerusi Majlis Kepimpinan Latihan Universiti Malaysia Maklum, dengan diiringi oleh Yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Ahmad Faiz bin Abdul Hamid untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Noh bin Dalimin, Naib Chancellor Universiti Tun Hussein On Malaysia Johor. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih pada Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Noh di atas kesudian beliau untuk merasmikan Majlis Penutupan Konvensyen Kebangsaan MPP IPTA bagi tahun 2009 dan kesudian beliau untuk menerima cenderahati yang tidak sepertinya daripada kami. Kalau malap pelita nyalakan, tanda gelita hari nak senja. Kalau silap mohon maafkan, tanda manusia tak pernah sempurna. Tanda siang benderang mentari, nanti bersua di pangkin rumbia. Tanda kasih kami menanti, nanti berjumpa di lain ketika. Sebelum mengakhiri majlis kita pada petang ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Jalur Gemilang, Malaysiaku Gemilang dan Gemilang UTHM. Untuk makluman para hadirin sekalian, lagu Gemilang UTHM yang bakal dipersembahkan sebentar nanti merupakan versi terbaru yang buat pertama kalinya diperdengarkan kepada umum pada hari ini, di mana susunan muziknya telah digubah semula dengan memasukkan unsur gamelan dan etnik kreatif. Nyanyian lagu Gemilang UTHM ini akan diiringi oleh kumpulan choir UTHM. Para hadirin dipersilakan berdiri. Putih
bangsa mendukung wawasan negara. UTHF gemilang akan dijual, rajui aplikasi sains dan teknologi. Sains teknologi yakini semangat yang biru, saingi globalisasi demi agama nusa bangsa mendukung wawasan negara. Selesailah sudah majlis perasmian penutup Konvensyen Kebangsaan MPP-IPTA bagi tahun 2009. Kami bagi pihak Universiti Tun Hussein On Malaysia sebagai tuan rumah kepada Konvensyen Kebangsaan MPP-IPTA bagi tahun 2009 ini ingin memohon maaf di atas sebarang kesilapan yang timbul di sepanjang berlangsungnya konvensyen selama 5 hari ini. Majlis dengan hormatnya mempersilakan yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Muhammad Noh bin Dalimin dengan diiringi oleh div-div jemputan yang lain untuk menikmati jamuan yang disediakan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.